kita nak bercakap dan berbicara juga berkaitan dengan pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat, bagaimana impaknya kepada penggiat seni negara. Kalau tadi kita lebih berbicara secara menyeluruh, kali ini kita berikan tumpuan khususnya kepada penggiat seni kerana mereka juga mempunyai ataupun terkesan kerana ada setengah artis ataupun selebriti mereka bergantung kepada jumlah persembahan mereka ataupun show mereka, penggambaran dan sebagainya, yang di mana mereka juga terpaksa menangguhkan penggambaran seketika di lokasi dan sebagainya. Bahkan mereka juga yang bekerja di belakang tabir seperti juru kamera, mereka yang bekerja dalam audio dan sebagainya. Jadi lebih lanjut lagi, bagaimana pakej rangsangan ekonomi ini memberikan manfaat kepada mereka ini, golongan penggiat seni ini. Kita bersama dengan saudara Zahrin Aris, CEO dan juga setiausaha kepada Kehormat Persatuan Penerbit Filem Malaysia PFM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, sama-sama. Baik, pertama sekali tentunya kita ingin berikan terus pandangan awal dan pandangan awal berkaitan dengan bagaimana pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat ini memberi impak kepada penggiat seni itu sendiri secara khususnya. Yalah. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana menjemput saya hari ini. Sebenarnya hari ini pun kita dah hari ke-12 Ya. Masak sudah, basuh baju sudah, gosok baju sudah, apa semua sudah lah. Semua sudah lah. Dah sampai kita ni ya. So basically Persatuan Penerbit Filem ni kita trade association. Lebih fokus kepada perniagaan. So dalam masa yang sama juga kita menggalakkan pelaburan industri dalam bidang perfilman dan TV konten. So baru-baru ni saya mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Barisan Kabinet yang telah memaklumkan pakej rangsangan ekonomi secara langsungnya, walaupun tidak ada peruntukan khusus untuk anak seni tapi secara langsungnya manfaat itu dapat juga kepada anak-anak seni. Ya. Okey. Memberi manfaat tapi dalam masa yang sama ada juga yang meluahkan kebimbangan sekiranya pakej rangsangan itu kurang memberi impak kepada golongan penggiat filem dan juga kreatif negara. Sebab ini pun satu sejarah untuk maknanya bagi penggiat seni juga turut mendapat orang kata kelebihan daripada pakej rangsangan yang telah pun disahirkan. Dan bagaimana sebenarnya ia dapat membantu secara langsung dan juga tidak langsung kepada penggiat seni itu sendiri. Okey, ada industri perfilman ni agak unik Okey, saya bagi satu contoh lah. Ini fakta. Yang mana setiap penjualan tiket di pawagam kita memberi kerajaan sebanyak 25% cukai hiburan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Dalam masa yang sama juga cukai hiburan ni terkecuali untuk Perlis yang mana tidak ada pawagam, Kelantan tidak ada pawagam dan negeri Sabah tidak mempunyai cukai hiburan. So yang lain-lain ni semua ada. Okey. Seharusnya cukai ini digunakan balik untuk kebajikan industri, membangunkan industri itu kembali, dalam masa yang sama juga memberi pakej-pakej rangsangan ekonomi yang seterusnya lah. Yang dimaksudkan oleh penggiat seni yang sebelum ini adalah ini. So, jadi penyampaian tu apabila tidak tepat, so jadi perkara ini agak sukar lah dan netizen pun tak berapa faham mengenai industri kan. Tapi sebenarnya perkara-perkara ini harus dibantu juga oleh semua pihak. Telah dibantu oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri juga seharusnya mempunyai pakej rangsangan lah. Semasa kita memerlukan. Mana kalau kita rakyat, netizen dia tahu berbicara. Itu orang kata kalau nak bercakap dia ada ilmu. Tapi apabila mereka melihat secara zahirnya penggiat seni itu sendiri nampak mewah dan juga senang. Jadi kita tak boleh samakan semua. Yang tidak terzahir di laman sosial ada juga yang dalam golongan B40 dan mereka yang sangat-sangat memerlukan. Saya setuju. Dia dalam industri seni ni dunia glamour. So sentiasa dalam kelihatan glamour. So dalam masa yang sama juga yang bukan glamour ni tak nampak. Yang glamour sini saja yang nampak. So jadi ini yang agak netizen agak keliru So jadi hanya segelintir saja yang betul-betul berjaya. Dan yang berjaya pun ada tempoh tamat dia berjaya dia ada grace period dia. Kadang-kadang bila diperlukan akan digunakan dan kadang-kadang tidak diperlukan dia terpaksa menunggu masa yang panjang. So jadi bukan daripada segi artis saja dan di sebalik tabir juga. So perkara-perkara macam ni apabila kita cakap penggiat seni ni
ini ianya keseluruhan. Keseluruhan yang harus pada saya harus dibantu jugalah, diambil perhatian. Baik, Encik Zarin, kalau kita lihat dalam bidang perfilman, sekarang ini pun kebanyakan pawagam di Malaysia terpaksa ditutup. Jadi ini menyebabkan tayangan itu juga terpaksa ditangguh dan kutipan tayangan juga berkurangan. Apatah lagi filem tempatan kita. Jadi bagaimana ini juga memberikan impak yang tidak baik ataupun impak yang negatif kepada perfilman. Rujuk pada statistik lepas, setiap tahun kita mengeluarkan filem lebih kurang dalam 80 ke 82 filem. Tapi ditayangkan di program rilis lebih kurang dalam 60 ke 62 filem. Apabila berlaku PKP ini, akan terjadinya satu lambakan filem pada masa akan datang. Perkara ini pernah terjadi pada tahun 2012. Lambakan filem yang terlalu banyak, dan satu minggu kita tayangkan 2 filem, maksud dia satu bulan kita tayangkan 8 filem. Akhirnya semua penerbit menanggung kerugian, tidak mampu membayar bank dan sebagainya. So, perkara ini mungkin akan terjadi oleh kerana apabila kita tak tahu bila tarikh tempoh PKP ni habis. Ini yang paling bahaya sekali. So, jadi perancangan yang nak dibuat ni pun kita tak tahu macam mana nak buat, tapi kita harus rancang sesuatu. So, jadi apa yang kita perlu buat sekarang, especially-nya kepada Finas lah, dan ada di bawah skim projek tayang Finas, kita perlu susun atau baliklah rancang dan seleloknya supaya tidak rugi apabila semuanya bergabung kan, berdekatan apa semua, dan semuanya akan menanggung kerugian. Okey, perancangan yang tepat itu perlu dalam masa sekarang. Sebab kita tahu tempoh PKP ini sampai bila sebenarnya, walaupun masa telah diberikan sampai 14 April, tapi mengikut juga dengan keadaan semasa. Kerana ia bukan Malaysia saja, malah di seluruh dunia. Dan kita akan melihat pattern tersebut. Tapi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut apa mungkin perancangan yang perlu dilakukan untuk masa sekarang ni, kita nak terus ke Langkawi terlebih dahulu bersama-sama dengan Wan Nur Ashikin Wan Azmin bercakap tentang projek Cikgu Bantuan Asnaf. Projek Cikgu jadi jom kita ke sana. Baik, terima kasih. Wan Nur Ashikin. Terus dari Langkawi bercakap tentang projek Cikgu Bantuan Asnaf. Banyak usaha masih lagi diteruskan dan walaupun mereka dikeluar untuk membantu, mereka tetap ada penjarakan sosial itu, masing-masing saling untuk memberi peringatan jugalah. Tapi dalam masa yang sama, kita akan kembali untuk berbicara lagi berkaitan dengan impak kepada penggiat seni negara untuk pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat ini seketika nanti. Sebab kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Bagi membantu PKS serta individu, kerajaan menyambut baik kesanggupan institusi perbankan untuk menawarkan penangguhan atau moratorium bayaran pinjaman selama 6 bulan, penukaran baki kad kredit pada pinjaman berjangka dan penstrukturan semula pinjaman korporat. Langkah ini adalah penting untuk membolehkan syarikat terus berkemampuan untuk mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan masing-masing. Selain itu, langkah moratorium akan dipanjangkan dan dilaksanakan bagi pinjaman dengan tekun, MARA dan koperasi serta mana-mana agensi kerajaan yang memberikan pinjaman pada PKS mulai 1 April 2020. Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Masih lagi kita berbicara berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, impaknya kepada penggiat seni ataupun mereka yang terus melahirkan karya-karya untuk hiburan di mata kita dan sebagainya. Kalau tadi kita lihat kesannya kepada bidang perfilman ia sendiri kerana pawagam ditutup dan sebagainya, menyebabkan jumlah kutipan pun turun mendadak dan sebagainya. Mungkin kalau dari segi alternatif, cara lain yang mungkin kita boleh usulkan. Sebagai contoh, memandangkan orang awam berada di rumah, mungkin kita boleh bawakan pawagam di rumah itu sendiri dengan menggunakan saluran TV ataupun perkhidmatan yang ditawarkan pada waktu ini. Ya. Okey, buat masa sekarang ni alternatif kepada pawagam memang sedia ada. Seperti Astro First dan sebagainya, dan ada OTT platform yang lain. Tapi sebenarnya apa yang kita rancangkan sebenarnya bukan hanya persediaan selepas tempoh
Ini kita kena rancang. Kalau kita tak rancang, akhirnya kita akan melumpuhkan keseluruhannya. Bukan hanya filem saja, Iwan. Dia terbabit juga dengan kandungan TV program. Contoh daripada RTM, daripada Astro, daripada Media Prima. Sekarang ni apabila terkena dengan tempoh PKP ni, secara tak langsung kontrak terbabit dengan kontrak-kontrak. So jadi perancangan awal melanjutkan kontrak itu kena ada. Makluman kepada industri perlu ada untuk persediaan. Okey, contoh kita tak tahu tempoh PKP bila habis, tapi dalam masa yang sama kita rancang sama ada daripada tamat tempoh tarikh PKP 3 bulan atau 6 bulan perlu dilanjutkan. So jadi legalah industri ini. So perancangan tu kena ada. Kalau tak ada perancangan dan hanya setakat ni sementara lah untuk lebih kepada kebajikan untuk sisi rumah dan sebagainya. Tapi perancangan kena ada. Ya, betul. Dan persatuan NGO yang memang menggerakkan industri seni itu sendiri memang ada dan rasanya memang dah ada perancangan perlu untuk sebarang kecemasan, tetapi tidak pernah terfikir langsung perkara situasi ini akan berlaku. Jadi ini satu yang baru. Jadi apabila berlakunya seperti ini, apa lagi rancangan-rancangan lain yang akan dibuat untuk pasti bukan setakat macam 6 bulan saja, malah mungkin dalam tempoh setahun perlu difikirkan. So jadi perancangan dia ni galakan-galakan seterusnya perlu diadakan. Okey, saya bagi contoh contoh macam industri filem. Kita tahu Pawagam dan penerbit filem akan menanggung kerugian kerana tidak dapat tayangkan. Dan rangsangan ekonomi package daripada duty yuran tu perlu dikeluarkan untuk bagi mereka dan mereka boleh salurkan balik. Sebab kita kena faham ekosistem dalam industri ini, penerbit ni majikan dan pengarah, artis dan sebagainya ni is a freelancer. So jadi majikan dan this is the ecosystem. So kita perlu bantu majikan ni dan masa-masa salurkan kepada majikan dan majikan akan salurkan kepada yang lain. This is the concept dan kita kena faham, tak boleh lari daripada itu. So jadi apabila kerajaan ingin membantu, kan sekarang ni saya dah nampak bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Alhamdulillah, syukur yang telah diberi tapi masih menunggu lagi bantuan-bantuan daripada kerajaan-kerajaan negeri lah yang ada menerima cukai hiburan kan yang perlu digunakan untuk perkara-perkara sebegini. Itu yang paling penting. Dan juga terutamanya untuk pada TV programs dan dasar perolehan perlu diubah untuk pada masa akan datang. Kenapa perlu diubah? Ini kerana akan merangsangkan lebih ekonomi. Contoh kan buat masa sekarang ni, ini pembayaran awal perlu dibuat. 30% ke untuk mobilization sebelum memulakan penerbitan konten dan sebagainya. Ini perlu dilakukan. Kalau kita tak lakukan, kita dasar perolehan tu masih dalam masa yang sama, perkara yang sama juga. So maksud dia tidak ada perbezaan. Contoh lagi saya bagi satu untuk hak cipta. Hak cipta dipulangkan kepada penerbit. So jadi mereka mempunyai ruang yang lebih lepas ni dan membuka pasaran keluar daripada segi marketing dan sebagainya. Ini perancangan kena susun. Saya sarankanlah kalau boleh dalam tempoh ni, walaupun kita tak kerja duduk rumah kan, at least kita rancang something lah. Terutamanya pihak-pihak yang terbabit lah. Setakat ni saya nampak yang masih bekerja lagi, pihak Finas pun bekerja, yang RTM pun ada kerja juga kan. Tapi belum dapat keputusan lagi yang terang dan cukup jelas. Ya, sebab kita harus tahu, kita dah seramai mungkin tahu keadaan kita semasa ni memang satu benda yang mengejut. Dan kita tengah terfikir apa agaknya strategi yang terbaik sebab semuanya masih lagi baru untuk kita. Okey, dan tapi sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut lagi, kita nak ke Negeri Sembilan, cerita pagi. Negeri 9 seperti biasa kita baik, banyak pesanan yang telah pun kami sampaikan dalam pelbagai jenis bahasa dan juga bangsa untuk anda terus kekal berada di rumah. Ya, betul. Okey, dan terus berada di rumah dan dapatkan berbagai informasi yang kami terus berikan kepada anda dan perhatian demi perhatian kita berikan kepada golongan yang tertentu. Dan untuk waktu ini kita nak beri tumpuan khusus kembali kepada penggiat seni negara, di mana untuk dalam sejarah negara sebenarnya memang ini pertama kali Perdana Menteri mengumumkan pakej rancangan ekonomi yang tinggi dan menjangkaui tekaan keseluruhan rakyat, malah menyentuh juga bagi golongan anak seni ni. Jadi kita nak kembali bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Cik Zarin Aris, CEO dan juga Setiausaha Kehormat Persatuan Penerbit Filem Malaysia PFM. Dan kalau kita boleh berikan sikitlah maknanya informasi yang kita dapat ni daripada Presiden Persatuan Sutradara Malaysia FDAM, iaitu Cik Ahmad Ibrahim atau Mat London kita lebih kenal. Beliau menyatakan bahawasanya negara kita
memang melakar sejarah dan bagi pihak FDM sudah tentulah turut menarik nafas lega. Namun masih terasa sedikit bimbang jika rancangan ini kurang memberi impak kepada golongan penggiat filem dan kreatif negara. Bagi kami, Marhai mungkin tak berapa nak faham istilah tu. Bagi penggiat filem, penggiat industri itu sendiri, macam mana? Apa sebenarnya maksud Ibu? Dia macam inilah ni. Dalam kehidupan seharian kita, ya, kita ada bahagian masing-masing yang dipertanggungjawabkan. Ya. Ya. Dan kita ada kehendak dan kita ada keperluan. Ya. Apa yang dibantu sekarang ni sebenarnya untuk keadaan sementara. Ya. Ini yang dibantu oleh kerajaan. Bukannya belanjawan tahunan. Ini adalah pakej rancangan sementara untuk semua rakyat. So, jadi untuk peruntukan kursus tu pada saya agak mustahil lah. Ya? Okay. Tapi tidak mustahil sekiranya kita mempunyai planning perancangan awal. Oleh kerana benda ni tiba-tiba. Ya. So, jadi setakat ni alhamdulillah lah apa yang kita terima daripada Yang Amat Perdana Menteri kan. Tapi nak tanya you satu, you dah pernah dengar cerita Mak Kiah 2.0? Ada 2.0 Ada 2.0. Ni saya nak bagi tahu you. Selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memaklumkan pakej rancangan ni, Makcik Kiah tu dia dah tak jual goreng pisang lagi dah. Dia dah duduk rumah hari-hari jadi kira duit kan. Berapa dia nak dapat dan apa-apa semua kan. Tapi bila hari ni Makcik Kiah sibuk masak 29 hari bulan dia teringat. Dia kata termenung kejap. Kenapa Makcik Kiah termenung? Makcik Kiah dah fikir dah macam mana nak dapat duit ni. Sampai sekarang dia tak tahu lagi macam mana nak dapat duit. Inilah sebenarnya senario yang terjadi dekat industri sekarang. So mereka belum dapat keterangan lagi yang macam mana nak mohon ni. Kan? Kira-kira dah rasa macam cukup ni kan. Dah boleh ni, boleh bertahan ni kan. Tapi macam mana nak mohon? Saya harap kalau dapat disegerakan kan cara macam mana proses permohonan kan untuk dapatkan dan sebagainya. InsyaAllah boleh selesaikan masalah. Ya, masing-masing tengah tunggu bila macam mana caranya untuk kita dapatkan bantuan tersebut. Sabar 1 April semua itu akan diwar-warkanlah dari semasa ke semasa. Satu lagi, di bawah Persatuan Penerbit Filem Malaysia sudah pasti mereka juga memantau setiap penerbit ataupun tim produksi itu sekiranya mereka dalam sesi penggambaran pada waktu sepanjang PKP ini perlu ditangguhkan ataupun dilihat seketika. Tapi ada juga yang mereka perlu teruskan. Mungkin mereka berada di luar negara, terkandas di sana ataupun bagaimana? Adakah mereka perlu buat laporan dengan persatuan? Okey, kita juga ada dapat laporan bahawa syarikat-syarikat produksi ada yang terkandas di Scotland di Scotland, di Australia kerana benda ni tiba-tiba. Dan ada yang sempat balik dan ada yang tidak sempat balik. Dan bagi mengatasi masalah ni, itulah kena fikirkanlah. Mungkin kita tidak bantu keseluruhan syarikat produksi. Mungkin kita perlu mewujudkan sedikitlah untuk yang terimpak besar lah kan? Kerana tidak ada planning dan sebagainya kan. Bantu, bukan keseluruhan bantuan khas untuk produksi-produksi yang terkena yang macam ni kan. Perbelanjaan amat besar kan. Dan selepas ni dia harus sambung semula. Kita tak boleh berhenti kan. Walaupun kita berhenti seketika dan kita harus sambung semula selepas ni. Perbelanjaan yang lebih lah sebenarnya. Okey, dan apa yang boleh dibayangkan lagi selepas ini apabila insya-Allah semuanya berakhir, bagaimana keadaan industri itu sendiri? Boleh lihat, adakah mungkin contohnya saya memikirkan dalam kalangan mereka yang bekerja tidak tetap freelance ni mungkin akan meminta atau memohon demand gaji lebih besar sebab nak menampung keperluan yang sebelum ini tertangguh. Ataupun semuanya perlu menerima apa saja bajet ekonomi yang diberikan tu kena terima dulu untuk tempoh jangka masa yang tertentu. Saya yakin dan percayalah kan, selepas habis tempoh tamat PKP ni, sekiranya kita mempunyai perancangan yang bagus, perancangan daripada segi perolehan yang bagus, daripada segi keuangan yang bagus kan, dan kelonggaran sikit mengenai pelaburan kepada industri perfilman dan industri program TV ini, insyaAllah kita boleh susun kan. Dia sebenarnya simple aja ni. Kalau produser ada kerja kan, sudah tentunya dia akan beri peluang pekerjaan ni kepada yang lain-lain. The concept very simple.
So jadi kalau yang majikan ni tidak ada kerja dan terhenti, dan yang lain pun tak ada kerja lah. Yang majikan kalau tak ada kerja tu yang kita kena risau. Ini yang kita risau ni. Kan, ini yang kerisauan. Kebanyakannya terdiri daripada ahli-ahli Persatuan Penerbit Filem Malaysia lah. Kerana ahli-ahli Persatuan Penerbit Filem ni 90% kutipan box office di Pawagam adalah ahli Persatuan Penerbit Filem Malaysia sendiri. So jadi sekarang ni memang totally stop. So jadi saya pun sebenarnya risau juga kan. Kerana ini pelaburan yang besar. Satu filem kita membelanjakan paling kurang mengikut genre 1.5 million ke 600 million. Bayangkan tak boleh ditayangkan sekarang ni. Terpaksa bertahan. Terpaksa bertahan. Dan bukan itu saja. Dan rakan kongsi kita juga pihak Pawagam terpaksa tutup keseluruhannya sekali. Jadi satu formula ni kita kena wujudkanlah. Saya memang mengharapkanlah kan daripada dia rantaian tu dia saling kena mengena. Saling kena mengena. Saling kena mengena. Dan industri ini sendiri sebenarnya patutnya bersatu. Bersatu dan bekerja sama macam mana nak selesaikan masalah ni. Bukan satu orang ni minta lebih, satu orang ni minta lagi lebih. Itu sampai bila tak boleh selesai. So jadi sekarang ni apa yang telah diberikan kita bersyukur dan alhamdulillah, dan dalam masa yang sama kita ikhtiarkan dengan cara lain. Kan, kerajaan persekutuan dah bagi bantuan rancangan yang baik sekarang ni, dan kita cuba pula approach untuk kerajaan-kerajaan negeri. Sebab peruntukan dan perbelanjaan, cukai hiburan apa semua mereka pun dapat juga. Amat besar ni. Satu tahun saya ambil statistik 2019 lebih kurang kutipan seluruh Pawagam di Malaysia merangkumi lebih kurang dalam 1 bilion lebih. So jadi kalau 25% daripada 1 bilion lebih ni lebih kurang dalam 270 juta kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Boleh pakai balik duit tu sebenarnya. Tapi approach tu kena ada lah. Kan, fakta tu kena ada, nak minta duit supaya kita tidak nampak meminta bajet atau dana macam mengemis. Itu yang paling penting. Baik, untuk tindakan awal yang mungkin boleh dilakukan oleh Persatuan Penerbit Filem Malaysia pada waktu ini, seperti mungkin mengumpul data siapa penerbit yang terkesan ataupun penerbit yang memang memberikan ataupun menerima impak yang negatif, kesan yang negatif, supaya mungkin satu hari nanti kerajaan ada mengusulkan ataupun memberikan peruntukan, hanya beri saja maklumat tersebut dan ada peruntukan yang disediakan. Bagaimana? Sebenarnya proses itu telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Finas mengumpulkan data-data impak-impak industri yang terlibat, dan mereka juga menyediakan hotline dan sesiapa pun penggiat seni boleh memberi soalan yang tidak pasti dan sebagainya. Saya terima kasihlah kepada pihak kerajaan yang prihatin, walaupun kita tak rancang, mereka dah rancang terlebih dahulu, dan juga pihak RTM jugalah. Okey, bagi keseluruhan masyarakat yang memberikan konotasi yang negatif dalam kalangan pihak sendiri, sebab kebetulan adalah beberapa orang individu yang terkenal juga dalam industri yang tampak mewah tapi menjadi suara kepada mewakili keseluruhan penggiat seni itu sendiri, tetapi disalah anggap disebabkan kekurangan ilmu itu tadi. Okey, jadi apa mungkin saranan yang nak diberikan kepada mereka, mungkin fakta penting yang disampaikan supaya masyarakat lebih faham tentang apa yang dilalui oleh penggiat industri itu sendiri. Betul. Saya mensarankanlah, memanglah dalam keadaan sekarang ni semua cuba dapatkan peruntukan yang banyak. Semua pun terjejas. Semua pun terjejas. So jadi kita muhasabah dirilah buat sementara waktu ni. InsyaAllah kalau ada perancangan yang betul apa semua, kan, kita bersama-sama menghadapi yang benda ni. Yang kecoh-kecoh dekat dalam media sosial ni, sosek ni, sana-sana membawang sini bawang sana, ini perkara biasalah dalam media sosial pada saya, kan. Tapi kalau boleh janganlah melampau, kan. Dan kita cubalah yang terbaik lah. Itu saja yang saya boleh katakan. Kerana perkara-perkara ni agak sukar kalau impak keseluruhan. Bukan sikit saja, bukan satu portion saja, kan, keseluruhan portion. So jadi agak sukarlah.
Itu yang saya pun Ya, jadi harus fahamlah. harus fahamlah. Keadaannya, rantaian tadi pun telah dijelaskan sebentar tadi bagaimana ia saling berkait. Nak pula bila pawagam dah dibuka kembali, filem tu dapat diteruskan, ditayangkan macam biasa. Kedatangan tu pun nanti ramai rakyat mungkin dia berkira-kira nak pergi ke tak sebab duit nak perlukan untuk benda lain. Itu perlu bertahan lama lagi. Malah lebih daripada itu. Yang paling penting perancangan daripada sekarang harus dilakukan. Itu yang paling penting. Kerana kita perlu sedia. Dia semasa dan selepas. Ini yang kita semasa dah ada dapat dah ni. Kan? Dan mungkin ada penambahan lagi pada masa akan datang sebab kita tak tahu bila tempoh tamat. So yang selepasnya kita perlu rancang juga. Bagaimana untuk rancang. So jadi oleh kerana industri kreatif ni di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia. So itulah kita punya bapa untuk mengadu. Sebarang permintaan dan itulah saluran yang betul untuk kita adukanlah. Macam tadi Cik Zahrin ada menyatakan contoh mungkin selepas perintah PKP ini tamat akan berlakunya lambakan filem tempatan di Pawagam kerana tertunda waktu mereka di Pawagam dan sebagainya dan digabungkan sekali dalam bulan yang sama ataupun bulan-bulan yang akan datang. Dalam perkara ini adakah boleh dielak ataupun bagaimana ataupun ada cara lain yang terbaik untuk mengelakkan lambakan itu berlaku? Okey, untuk tayangan filem tempatan di Pawagam kebanyakannya penerbit melalui proses skim wajib tayang FINAS. So jadi proses tu kita boleh berbincang bersama-sama yang lain, bersama penerbit-penerbit yang lain kan untuk susun atur balik. Itu proses yang kita boleh buat. Tapi itu tertakluk kepada rundingan bersama-sama penerbit yang lain jugalah pasal semua dah dapat date yang bagus sebelum ni. Tiba-tiba je dah tunda je, date dia dah kelang kabut. Marketing planning dia dah berlainan, dah lagi dah dan juga sebagainya. Dan mungkin juga di filem yang sepatutnya ditayangkan semasa raya. Ya, betul. Terpaksa tak relevan. Tak relevan pula. So jadi ini salah satu tugas yang FINAS harus lakukanlah. Kan, menyusun semula bukan mudah benda ni. Ini investment yang besar. So nak susun balik apa semua, ada yang strategik kena, ada yang strategik tak kena, ada yang melibatkan berkenaan dengan kontrak, dengan sponsor dan sebagainya. Bukan mudah. Tapi perlu dibuat. Kita terpaksa buat. Kalau kita tak buat, kita berdiam diri tunggu sampai tamat tempoh ni selesai baru kita nak buat, kita lambatlah. Subuh juga yang terjadi apabila dikuat kuasakan oleh tarikh PKP, semua orang tak sedia. Kan ada yang sangkut sini, sangkut sana, apa semua habis. Banyak sebenarnya perlu difikirkan. Pertama sekali bagi mereka yang mempunyai spesifik waktu untuk ditayangkan dan sebagainya. Lagi merisaukan kami sebenarnya, kami menggalakkan pelaburan dalam industri perfilman. Ini investment yang besar. Kan sekarang selepas ni kalau tak ada pelabur lagi dalam bidang industri perfilman ni, tutup industri. Bimbang situasi ini berlaku. Situasi ini yang berlaku. Tapi setakat ini mungkin pelabur pun faham situasi sekarang. Pelabur faham. Mekanisme perlu dibuat dan menggalakkan pelaburan daripada swasta lebih kepada industri perfilman tempatan. Ini perlu dibuat. Kan kelonggaran daripada syarat pelaburan daripada Kementerian Kewangan perlu dibuat. Banyak perkara yang perlu disentuh untuk membalancekan balik ekosistem industri. Sekarang ni dah terjejas, sangkut. So jadi kita kena susun atur balik. Ini kita perlu buat. Okey, dan detail itu nanti kita bincanglah dengan Kementerian Komunikasi Multimedia. Itu akan dibincang sebab semua sekarang ni kena harus bekerja dari jauh Bekerja daripada jauh. Bila bertemu bolehlah dibincangkan dengan lebih lanjut lagi. Jadi kita sama-sama nantikan apa pun kita perlu bertahan untuk waktu ini. Dan ketahuilah bahawasanya semua industri terjejas dengan situasi semasa dan kerana ia saling berkait, jadi kita kena bersedia dengan apa juga kemungkinan yang akan berlaku nanti. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Zahrin Aris, CEO juga Setiausaha Kehormat Persatuan Penerbit Filem Malaysia PFM bersama kita pada waktu ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, baik itu tadi kita bincangkan.